Bismillahirrahmanirrahim. Bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil Mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, yang saya hormati lagi saya kasih Tuan Pengerusi Surau serta staf kepimpinan AJK Surau, tuan-tuan muslimin, puan-puan muslimat, anak-anak yang saya hormati lagi saya kasih sekalian. Seperti biasa, marilah sekali lagi kita melafazkan kalimah alhamdulillah, menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Allah taala, rahmat Allah taala yang telah memberikan kesempatan untuk kita pada malam ini bagi terus membicarakan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon supaya Allah memberikan taufik dan hidayahnya dan menjadikan kita semua, saya, anak-anak semua di kalangan manusia-manusia yang sentiasa mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dengan kalam Allahumma amin. Muslimin dan muslimat, anak-anak rahimakumullah, insya-Allah sambung ke perenggan yang ketiga, merujuk kepada kitab Fiqhus Sirah ini karangan Syekh Dr. Ramadan Al-Buti pada muka surat 26 dengan kata dia, kerajaan Romawi ataupun disebut Rom waktu itu begitu meluap-luap dengan jiwa dan semangat penjajahan dan bergelut dalam persengketaan agama dengan pihak Kristian yang berada di negeri Syam dan Mesir. Ia bergantung penuh kepada kekuatan angkatan tenteranya dan cita-cita penjajahannya yang berkobar-kobar dalam rangka percubaan memodernisasikan agama Kristian untuk disesuaikan dengan matlamat mencapai cita-cita dan kemahuannya. Dan telah kita sentuh sedikit tentang kehebatan ataupun kebesaran kerajaan Rom dari sudut kekuatan ketenteraannya yang memerintah lama muka bumi ini, dan keluasannya melebihi, kata riwayat, 8 juta kilometer lebih kurang luas peta jajahan kerajaan waktu itu. Bersama dengan dia kerajaan Parsi yang turut memiliki kekuatan yang hebat, yang memerintah negara waktu itu dengan tenteranya yang kuat-kuat, dengan tamadun yang besar,
memerintah dunia. Suka saya ulang bahawa dia nak sebutkan tentang waktu itu sebelum Nabi sampai. Saya ulang sedikit supaya kita faham. Nabi sampai membawa mesej Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu inilah dua kerajaan yang besar. Selepas ini akan wujud juga kerajaan Greek yang besar yang memerintah dunia dalam keadaan masyarakat ditindas dari berbagai segi. Dijadikan hamba ni standard lah, dihina ni standard, huru-hara ni dari sudut perundangan standard. Waktu itu yang kita sebut zaman jahiliah, zaman jahiliah yang penuh dengan berbagai-bagai permasalahan yang tak selesai-selesai. Kezaliman ni terus menerus berlaku di waktu mereka memerintah, memeras ugut, menjadikan rakyat ni tempat untuk menghasilkan harta, menghasilkan segala bentuk dari segi ekonominya dan berbagai-bagai lagi lah. Inilah yang berlaku waktu itu. Kemudian tuan-tuan sekalian, negara ini juga berada dalam keadaan huru-hara dan kucar-kacir dari negara Parsi yang hidup dengan segala kemewahan, iaitu kemewahan dalam kemerosotan ekonomi dan pemerasan terhadap rakyat jelata. Tuan-tuan, yang mewah ni bukan rakyat, yang mewah ni ialah siapa? Pemerintah. Rom dan Parsi ni kerajaan besar yang memerintah, yang memiliki kemewahan yang luar biasa, hasil daripada penindasan kepada rakyat. Benda-benda tindas ni wujud zaman tu itu lagi. Belum cerita Fir'aun lagi, zaman itu dia tindas orang untuk memewahkan kehidupan mereka sebagai pemimpin, kan? Sebab tu dia ada kuasa. Tapi tuan-tuan sekalian, negara berada dalam keadaan huru-hara. Sebab apa? Sebab orang yang memerintah ni bila zalim, tuan-tuan sekalian, huru-hara sifatnya. Bila pemerintah ni zalim, rakyat tertindas, rakyat hidup miskin, rakyat dizalimi, keadaan tak tenteram. Mana boleh tenteram, tuan-tuan sekalian? Manusia ni dia nak kepada makanan, dia nak kepada kehidupan yang baik, yang sempurna. Siapa juga, baik dia Islam, baik dia tak Islam, fitrahnya dia nakkan kepada keselesaan hidup. Anak-anak kecil nak selesa hidup, dia nak main, dia nak seronok, kan? Kita ni warga-warga tua ni samalah juga, nak rumah yang tenang, nak ekonomi yang mencukupkan kehidupan kita, nak pakai kereta, nak ada anak, isteri dan sebagainya. Ini fitrah manusia. Tapi kalau fitrah ini dicabut ataupun dicuri daripada manusia, confirm kita takkan aman. Confirm. Nak itu tak boleh, nak ini tak boleh, nak bayar bil api pun tak lepas-lepas, tu tertunggak berbulan-bulan. Tuan-tuan sekalian, ada tidur malam pun tak lena. Tambahkan sampai surat untuk bayar cukai pintu, kan? Tulis pula akan disita premis tuan kalau tak dibayar dan tempoh sekian tarikh. Tidur malam tak pejam mata. Contohnya lah, kan, kalau sampai benda yang macam tu,
Jadinya fitrah manusia ni nakkan kepada kedamaian, keselesaan. Tapi bila kedamaian, keselesaan ini dicabut daripada hak hidup manusia, negara tak aman. Negara tak akan jadi aman, tuan-tuan sekalian. Maka inilah yang berlaku zaman itu. Di zaman Rom dan Parsi memerintah, orang hidup dalam penderitaan yang amat sangat, tuan-tuan sekalian. Inilah yang Nabi datang untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kenaikan cukai yang begitu melambung tinggi merupakan suatu gejala yang biasa dan telah menjadi satu lumrah bagi pemimpin. Sampai ke peringkat bila kerajaan ni dia tak ada duit, kan? Dia nak mewah tapi dia tak ada duit, tak ada dana. Minyak pun habis, contoh katalah kalau ada kan waktu ini, kalau minyak pun habis, air pun kering, itu kilang-kilang pun tak berjalan, harga barang mahal. Pemerintah gunakan kuasa yang ada, turunkan masalah negara kepada rakyat tu balik. Rakyat yang perlu bayar kos. Tuan-tuan sekalian, cukai dinaikkan. Kalau kita apa? Kita panggil tax kan? Kita tax dinaikkan. Makan sepinggan nasi pun dia ada tax dia. Dulu tuan-tuan sekalian kita makan di apa ni, di restoran franchise ni, ayam segera lah, ayam goreng lah, apa-apa, roti bakar tak roti bakar. Sekarang kalau tuan-tuan tengok bil-bil tu, dia ada tax tu kan, tax. Zaman doktor ada tax tu, makan kena tax, ada tak ada kan? Tapi sekarang dia ada tax lagi ya. Tax tu ada kan? Ini pun unsur-unsur cukai yang dinaikkan kepada rakyat, kan? Zaman itu Rom dan Parsi mengenakan cukai yang tinggi kepada masyarakat, kepada rakyat. Mati tuan-tuan sekalian. Cukai nak kena bayar, pintu rumah nak kena bayar, tanah nak kena bayar, contoh jalan, laluan jalan pun kena bayar, apa semua, menyebabkan rakyat terhimpit. Ada sebut itu, cukai yang begitu melambung tinggi merupakan satu gejala yang biasa dan telah menjadi satu lumrah. Nak selamatkan masalah, kenakan cukai kepada rakyat. Harga dibuatnya tuan-tuan sekalian. Kita sekarang pun muslimin dan muslimat rahimakumullah, bila sampai orang kata sejumlah surat cukai pintu kena akhir tahun kan, akhir tahun ni cukai pintu kena, bil api sampai, bil air sampai, yuran sekolah anak pun nak kena, kan, yuran apa-apalah yang datang sekali ke sejumlah kedebuk jatuh. Bulan satu kita miskin tu kan, kita miskin kalau bajet tidak cukup. Tuan-tuan rasa tak benda tu? Kami merasa. Saya bawa anak yang sedang membesar, merasa. Bulan 12 nak masuk bulan 1, kita dah hantar bulan 1 lah, 3 bulan kita hantar anak ke sekolah. Terasa perit kalau tak ada simpanan dalam bank, kan? Dah baru lepas je bayar bil cukai pintu, lepas baru ni je bayar tunggakan bil api, contoh kata kan, dah beratus, dekat-dekat beratus ringgit keluar. Kena pula anak nak pergi ke sekolah, baldi kena baru, slipper kena baru, kain kena baru, itu baru, ini baru. Seorang 500-600 tak kurang, ada 500-600 tak kurang. Kalau cukup 2 orang anak dah 1000 tuan-tuan sekalian. Perasaan tu tertekan tu, kan? Ejas sana ejas sini pun tak lepas, tertekan. Kita pun pening kepala, nak minta ke mak mentua, malu sangat.
Anak dah kita ambil, duit pun nak ambil pula. Jahanam tuan-tuan sekalian. Kan? Taklah minta ke mak mentua, bertahan juga. Bila bertahan ni, kita punya perasaan ni apa? Dia akan meletup lah, dia akan meletup. Tensions dan berbagai lagi lah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, itu gambaran kita. Maka gambaran rakyat waktu itu, zaman Rom dan Parsi ni, sampailah juga keadaan dia. Di waktu mana rakyat miskin, tak ada pendapatan yang kukuh, Rom mengenakan cukai yang tinggi kepada rakyat. Apa yang berlaku? Hara ekonomi kehidupan rakyat di waktu itu tuan-tuan sekalian. Muslimin dan mukminat rahimakumullah. Maknanya pemerintahan yang baik bila mana rakyat aman di dalamnya. Itu satu poin yang besar. Rakyat aman, bukan rakyat kaya raya, tidak. Rakyat aman dari segi tuntutan kehidupan yang melampau-lampau. Tapi kalau melampau tuntutan dia, rakyat akan memberontak. Jadi tuan-tuan sekalian, pemerintahan yang sebelum ini pun dia berpecah, dia bergaduh kerana apa? Berperang, berlakunya peperangan persaudaraan kerana apa? Kerana rakyat ditekan. Rakyat disisihkan daripada hak yang mereka perlukan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Gerik tua pula tenggelam ke dasar lautan khurafat dan dongeng yang tidak memberi sebarang faedah dan natijah yang berguna sama sekali. Saya baca kerajaan setelah ni, dunia ni jadi huru-hara akibat pemerintahan yang semacam tu oleh Rom dan Parsi. Akhirnya berlaku peperangan yang besar di antara Rom dan Parsi. Jatuh. Mereka jatuh. Naik pula kerajaan tua, dipanggil kerajaan Gerik tua, yang kita panggil kerajaan Yunani. Ni timbul pula kerajaan lain, kerajaan tua ni. Datang pula kerajaan sama lebih kurang prinsip dengan kerajaan Rom dan Parsi, sama juga. Saya baca artikel kerajaan Rom Gerik tua ni tuan-tuan sekalian, punya hebatnya, kalau kerajaan Rom dan Parsi dia kalau buat kubu besar-besar, benteng kubu besar-besar, mai ke kerajaan Gerik tua ni, dia tak pakai itu dah. Bentengnya apa? Ialah manusia. Bayangkan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kuat juga kerajaan ini. Gerik tua ni kuat juga. Kalau kerajaan Rom dan Parsi, dia kalau nak perang, dia akan buat kota, dia akan buat binaan, dia akan buat kubu, dia akan buat benteng yang besar-besar. Seperti yang dah saya sebut sebulan minggu yang lalu, dia buat kota tu atas bukit gunung, atas gunung. Tepi keliling tu gaung. Saya sampai ke situ, kota Salahuddin Al-Ayyubi dia panggil sekarang, yang duduk atas puncak bukit yang tinggi, naik lebih kurang 7 hingga 8 km. Sebelah tu gaung semua. Gaung, bukan kolam, bukan parit, gaung tuan-tuan sekalian. Kota berada di tengah-tengah bukit tersebut. Dia bina sebegitu rupa. Di waktu mana mereka memerintah, datang kerajaan Gerik ni pula, dia pakai, tak berapa pakai sangat ni kota-kota ni, dia pakai pertahanan manusia. Ya Allah Tuhan, dia bentuk anak-anak masyarakat bermula umur 7 tahun main pedang. Ya Allah Tuhan, cara nak berlawan, cara nak berperang, ajar naik kuda, ajar teknik peperangan. Ini kerajaan Gerik yang bila dia merintah, dia kuat tuan-tuan sekalian. Ini bayangkan tuan-tuan sekalian, kehebatan umat dulu ni dari sudut ketenteraannya, memerintah dunia. Allahu Akbar. Kerajaan inilah yang Nabi nak musnahkan.
Boleh bayang tak tuan sekalian bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan keadaan yang besar ini? Macam mana kalau tidak ada kekuatan dalaman ni, tak mungkin mereka mampu dimusnahkan. Kalau tak ada kekuatan dalaman Nabi SAW, kekuatan dalaman tentera-tentera Nabi SAW, tidak mungkin mereka mampu menghapuskan tentera yang besar-besar ini, tuan-tuan sekalian. Maka kita muslimin dan muslimat rahimakumullah, sama juga kita nak lawan musuh Allah Subhanahu wa taala ini, baik musuh yang nyata maupun musuh yang dalam ni, syaitan, iblis, jin dan sebagainya lagi. Kekuatan dalaman ni perlu ada, perlu diisi. Yang dalam ni kena isi. Anak-anak kecil-kecil kena isi, yang dalam ni kena isi. Kalau nak lihat mereka jalan betul dan bertemu Allah Subhanahu wa taala, kena isi yang dalam ini. Sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salam, waktu dia tinggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar di tengah padang pasir, apa doa Nabi? Apa doa Nabi Ibrahim ini, tuan-tuan sekalian? Dia doa dulu, bila arad Allah suruh Nabi Ibrahim tinggalkan Ismail dan Siti Hajar, dekat mana? Bukan di tengah Kuala Lumpur, bukan dekat Tasik Biru, bukan dekat perkampungan yang ada makanan, tak, di tengah padang pasir. Bayangkan tuan-tuan sekalian, bila Allah perintah Nabi Ibrahim alaihissalam supaya tinggalkan Siti Hajar dan Nabi anaknya Ismail di tengah padang pasir yang kering kontang waktu itu. Kering kontang. Kita jangankan tinggal di padang pasir, tinggal dalam rumah. Tinggal dalam rumah aja, nak keluar rumah tengok peti sejuk dulu ada apa. Kan? Roti ada, sardin ada, Maggi pun ada, beras ada, ayam dalam freezer tu pun ada. Cek dulu sebelum keluar rumah. Gas dapur pun ada. Sebab apa? Sayang ke anak. Takut anak tak makan tengah hari. Kita pergi kerja, rumah pergi kerja, anak kat rumah. Anak yang besar lah. Anak yang kecil jangan terbakar rumah, kan? Ni mak dah tinggalkan ni, ayam pun ada, ayam pun dah goreng dah. Nanti kakak masak nasi je, makan, ajak adik makan. Punya sayang kita dengan anak-anak. Nabi Ibrahim AS tinggalkan anak di padang pasir tu, dia tinggal apa? Tak ada apa, tuan-tuan sekalian. Tak ada apa. Tapi besarnya jiwa Nabi Ibrahim ni, dia tinggalkan anak, dia bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah anak aku tinggalkan, aku bantu kepadamu ya Allah. Dan dia doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa Nabi Ibrahim alaihi salam, ayat 40 surah Ibrahim. Ayat 40 surah Ibrahim. Sesudah dia tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan anak di padang pasir ni yang kengkotan dengan ibunya Siti Hajar, dia tawakal, barulah dia berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ayat 40 surah Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang muqimas shalah, orang yang mendirikan sembahyang, wa min zurriyyati, dan anak-anak aku ni, keturunan aku, Siti Hajar dan juga Ismail alaihi salam. Rabbana, ya Allah, perkenankanlah doaku ya Allah. Ibrahim alaihi salam, dia bukan tinggal kosong, tuan-tuan sekalian, tinggal dengan
meletakkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia keluar tinggalkan mereka. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai ayah, nak tinggal anak boleh, tapi tinggal dengan pesan benda-benda yang baik-baik. Tinggal dengan doa untuk mereka. Tinggal dengan nasihat untuk mereka. Abah pergi kerja, jaga adab di rumah, jangan bising-bising, kan? Ini doa kita. Jangan lupa sembahyang, kan? Abah kerja nanti, kamu di rumah ni azannya pergi surau, azan pergi masjid. Lepas pergi masjid sembahyang semua, barulah balik makan. Kita kena macam tu. Sebab apa? Sebab merujuk kepada Ibrahim alaihi salam yang doakan anak-anak waktu keluar, dia tinggalkan anak di tengah padang pasir. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu akbar. Tuan-tuan, jadi sama juga keadaan gerik yang tua ini, yang dia kata tenggelam dalam kedalaman lautan khurafat dan dongeng. Huru-hara juga, tuan-tuan sekalian. Selagi Islam tak bertakhta, cerita semua huru-hara, dengan khurafatnya, dengan percaya kepada benda-benda yang karut-marut, kan? Semalam tadi saya tengok satu slot dalam rancangan TV, keluar dalam TV lah. Dia bertapa di Gunung Ledang selama 3 bulan. Bila pengacara tu tanya dia, macam mana saudara boleh jadi orang yang kuat ni? Di dalam TV. Saya pun tengok dia slot tu menarik juga. Saya pun tunggu tengok. Saya pun tak ada tengok TV pun, tak ada masa tengok TV kan. Dia test kepit telinga lah, kepit jarinya, kira kuat lah tu. Kepit dengan pengepit yang guna untuk buka skru kereta kan. Kepit, tahan sakit, tak sakit. Pengacara tanya dia, macam mana awak boleh memiliki kekuatan yang macam ni? Dia kata, saya mewarisi bapa saya, nenek saya akan macam tu lebih kurangnya, yang merupakan pawang yang hebat lah. Kan? Bomoh yang hebat. Dan saya bertapa di gua Gunung Ledang selama 3 bulan. Bertapa 3 bulan. Makanannya apa? Tanya pengacara tu. Dia makan selama 3 bulan ni ialah apa? Ledakan air nasi yang tengah mendidih tu, saya genggam, dia genggam 3 bulan, titik dalam mulut 3 bulan. Sama 3 bulan makan air tu je. Saya kata kan, punyalah, saya kata pembohong itu ceritanya. Doktor, 3 bulan makan air beras titik. Sembahyang Jumaat ke mana, sembahyang ke mana, wallahu alam. Tapi cerita 3 bulan. Akan. Tu yang jadi kuat tu. Lepas tu buat demo, baring atas kaca, atas perut tu lalui sebuah motosikal. Saya pun tak tengok dah. Saya kata tanding marut lah. Saya masuk tidur. Kan. Tapi katanya anak saya, baring atas kaca, motor lalu atas perut lah. Punya kuatnya. Akan. Punya kuat. Ini semua muslimin dan muslimat rahimakumullah, khurafat, dongeng yang berlaku zaman sekarang. Betapa 3 bulan tak makan nasi, tuan-tuan sekalian. Sebulan puasa Ramadan pun tinggal riuh kena. Itu yang makan malam. Ini 3 bulan makan air beras je. Kan? Ini pun jadi khurafat yang berlaku, yang kembali balik zaman sekarang, sebagaimana yang berlaku zaman Greek dulu. Zaman Greek, muslimin dan muslimat rahimakumullah, ni khurafat ni cukup hebat lah.
percaya ke tangkal, percaya ke bomoh, percaya ke tilik dan sebagainya lagi. Percaya kau mak ni berlaku cukup hebat sampai disebut oleh perang kita tenggelam, hapus. 3 kuasa besar yang Nabi nak sampaikan Islam kepada masyarakat waktu itu. 1 kerajaan Rom dan kerajaan Parsi dan kerajaan Greek tua yang dipanggil kerajaan Yunani. Kuasa besar macam kita hari inilah, kuasa besar tuan-tuan sekalian, Amerika dan juga Rusia. Kita mana mampu nak lawan Amerika dari segi akal lah kan. Rusia dari segi akal, kerajaan besar. Maka Nabi SAW nak menghadapi kerajaan ini yang penuh dengan khurafatnya tuan-tuan sekalian, penuh dengan huru-haranya, dengan kezalimannya, dengan kejahatannya tuan-tuan sekalian. Nak bawa Islam kepada umat Nabi SAW, itu hebat tentangan yang Nabi kena hadapi. Allahu Akbar. Macam mana tuan-tuan sekalian, macam mana waktu itu Nabi nak sampaikan Islam kepada kita hari ini menghadapi suasana yang macam tu tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang tidak memberi sebarang faedah dan natijah yang berguna sama sekali. Dongeng-dongeng ni tuan-tuan sekalian sama sekali tak memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Ini yang kita nak ajak masyarakat ni supaya dia kenal betul-betul Islam. Anak-anak kita yang ada, supaya dia kenal betul-betul agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia faham betul-betul agama Allah Subhanahu wa taala. Dia kena belajar ilmu tauhid, dia kena belajar ilmu fiqh, dia kena belajar ilmu tasawuf, dia kena belajar sejarah Islam supaya dia faham betul-betul. Kalau tidak ke, itu yang kena tipu tu. 90,000 habis kena tipunya. Gores dan menang kan, kena tipu. Yang kena tipu tu pula bukan kata orang yang awam biasa ni, orang yang berjawatan tuan-tuan sekalian. Keluar duit ke BSP bagi konon-konon untuk pelaburan, minta bagi dah cukup 90,000 baru tahu dia kena tipu dah. Akan kenapa berlaku? Kerana dalaman kita tidak kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak kuatnya macam mana antaranya? Kita kena kuat semayang, sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena kuat beribadat dengan Allah taala. Kena rajin mendampingi para alim ulama, kena rajin membaca kitab-kitab, kena belajar banyak-banyak. Benda-benda yang karut marut ni akan terhindar dengan sendirinya tuan-tuan sekalian. Akan terhindar tuan-tuan sekalian. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan negara India pula dikala itu menurut Profesor Abdul Hasan An-Nadawi, ulama besar di benua India, telah menegaskan bahawa ahli sejarah dan pengarang sebuah suara mengatakan yang India di permulaan abad ke-6 Masihi telah terlambat ke lembah kemerosotan, telah terlantar ke lembah kemerosotan negara sampai ke benua India tu. Kejahilan ni meratah manusia. Kejahilan ni sampai begitu sifatnya. Allahu Akbar. Kita orang, tuan-tuan bayangkan, kita kalau ada anak yang tak pandai matematik, yang tak pandai sains, bahasa Malaysia pun dapat C, kita rasa macam mana tuan-tuan sekalian? Apa perasaan kita? Risau kan? Kita risau. Berapa ni adik dapat ni? Subjek ni berapa? Agama berapa? Agama B. Kan? Sains matematik B dengan C juga.
Subjek lain bahasa Malaysia, bahasa kita, bahasa berapa dapat lulus. Kita rasa macam mana tuan sekalian? Nak tarik dia balik supaya dia faham sikit, dia reti sikit, dia pandai sikit. Saya lah kalau anak saya boleh macam tu, boleh B pun saya risau nak buka apa, takut dia terkandas. Kan? Ada yang di mana? Di Sarawak, Sabah, bunuh diri, gantung diri. Ya tu dia Kristian tak apa lah. Dan nak sebutnya bahawa bila kejahilan meratah umat manusia ni, agak-agak senang tak senang Nabi nak bawa Islam ke dalam masyarakat. Orang percaya dengan khurafatnya banyak, dukunnya menjadi orang yang dirujuk. Waktu itu agak-agak tuan sekalian, Nabi nak bawa risalah Allah ni payah tak payah? Tentulah payah tuan-tuan sekalian. Yang kahwin secara jahiliah ni banyak, kahwin 5, 6, 10, 12, 14, 20, kahwin cerai. Payah tak payah Nabi nak bawa Islam ni kepada masyarakat waktu itu? Tentulah payah tuan-tuan sekalian. Tentulah payah. Syekh Abu Hasan Ad-Nadawi pun sebut sampai ke benua India tuan-tuan sekalian. Benua India pun sama juga. Orang pijak anak, orang bunuh isteri, orang bunuh wanita. Sampai ke situ jadinya. Kita hari ni tuan-tuan sekalian, kita pun risau sabuk perut dah. Bila tengok anak-anak muda yang merempik wang sana sini ni, ya kan? Naik motor tu atas jalan berterbang, kita pun sabuk perut tengok. Ya kan? Macam tu dah kita sabuk perut. Nabi SAW nak bawa Islam ke waktu itu. Ya Allah, ya Tuhan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemerosotan akhlak dan kemasyarakatan. Jangan kira lah apa gangnam apa. Saya tak tahu gangnam apa. Kan? Akhlak dan kemasyarakatan. Budi bahasa tak ada terus. Kita ada juga sopan kita kan, lalu depan orang tua-tua ni, tangan ni ke bawah sebab nak hormat orang tua-tua. Kan? Orang Melayu ni dia punya adab tu memang tinggi lah. Dulu lah kot Haji lah. Kan? Anak-anak dulu ni nak lalu depan, tengok ayah depan pintu rumah, tak lalu depan pintu rumah tu, pintu masuk ke dapur sebab takut hormat ayah. Kan? Sekarang ni hampir-hampir melangkah mak bapak biasa, dah macam hilang peradaban anak-anak sekarang dari sudut hormat orang tua-tua tuan-tuan sekalian. Dia berlari depan orang tua-tua ni macam biasa. Kita dulu reti jugalah, bongkokkan badan, tangan ke bawah, abah lalu bawah, kan? Ayah lalu ya, kan? Sampai di Mekah orang langkah bau kita, marah sakan sebab kita tak pernah macam tu. Kan? Orang Arab ni dia sebenarnya dia tak ada masalah. Setakat langkah nak kesah depan dia tak masalah. Dia macam tu passion dia. Jadi langkah ni tak apa bagi dia. Jangan pijak kepala sudah. Kan? Kita tak pernah macam tu. Duduk cantik dalam sosmed depan Kaabah, tiba-tiba full langkah ke atas tu kan. Orang ngasam punya Arab marah. Kan? Tuan-tuan kena faham lah, itu pangai dewan macam tu sebenarnya. Kan? Dia langkah tu biasalah sikit pada dia. Kita tak boleh sebab kita peradaban kita minta izin. Sampai ke India tuan-tuan sekalian, masyarakat jahiliah berlaku.
akhlak tak ada, budaya tolong-menolong pun tak ada, yang tahu nak bergaduh. Di zaman itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, India bersama jiran, tetangga dan saudaranya turut serta mengambil bahagian dalam memerosotkan akhlak dan kemasyarakatan. Hilang dah budaya hormat menghormati, tak ada langsung. Serabut kepala otak kita, tuan-tuan sekalian. Dan perlu kita ketahui bahawa anasir-anasir yang menyeret bangsa-bangsa ini ke lembah kerosakan dan perpecahan ialah kemajuan dan tamadun yang berasaskan kepada mata benda semata-mata. Ini poin yang penting untuk kita faham. Sebab apa berlaku macam tu, tuan-tuan sekalian? Sebab apa bangsa Rom, sebab apa bangsa Parsi, sebab apa pemerintahan Greek yang disebut Yunani ni hancur, huru-hara, tak ada peradaban, hilang akhlak, hilang kemasyarakatan? Sebab apa? Jawapannya ialah sebab mereka meminta hanya memberikan kebenaran material semata-mata, bagi habuan hidup semata-mata, bagi makan semata-mata, bagi hiburan semata-mata. Rohaninya muslimin dan muslimat rahimakumullah kosong, tak ada pengisian. Saya ulang, rohaninya tak diambil berat oleh pemerintahan yang berada di waktu itu, yang bertapak satu di dalam dunia ini. Rom, Parsi dan Greek ini, dia orang perintah tapi hanya beri habuan untuk hiburan semata-mata, bagi makan, bagi minum, nak kahwin bagi kahwin, lepas tu bagi kehidupan, habis. Ilmu tak ada. Nak buka universiti ke, nak buka sekolah-sekolah untuk ajar anak ke, tak diberi perhatian. Jauh sekali nak bagi kelas fiqh tauhid, kan? Bangsa kafir mana nak bagi tak? Ni akhirnya kerajaan jatuh, rakyat huru-hara, rakyat tidak ada peradaban akhlak langsung. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, jawapannya kita pun sama juga. Kita pun sama juga, tuan-tuan sekalian. Kalau sekiranya sesebuah kerajaan yang memerintah sesebuah negara mementingkan semata-mata persoalan duit semata-mata, bagi gaji, bagi habuan, bagi sumbangan, bagi bangunan, bagi jalan raya, bagi lampu elektrik, bagi air, sekadar itu je. Tetapi dalaman umat manusia di Malaysia ni khususnya dikesampingkan. Ilmu agama disekat, contoh katalah, tak disebarkan. Soal sembahyang tidak diberi perhatian. Orang tak sembahyang tak apa, orang tak puasa pun tak apa, orang tak ikut syariat Allah pun tak apa. Bagi apa yang dia orang nak, hawa nafsu semata-mata. Tunggu dan tengok, kita juga akan hancur seperti mana hancurnya Rom dan Parsi dan juga kerajaan Greek Yunani. Hancur, akan hancur. Hak Allah pun hancur, tuan-tuan sekalian. Yang Allah pun hancur dah berlaku dah sikit kan. Seorang anak boleh halau mak keluar dari rumah, masuk dalam paper 22 hari bulan November. Anak ni halau keluar rumah, mak si ibu yang menjaga ni halau ibu keluar rumah. Apa dia buat? Bawa masuk perempuan, duduk berseronok dalam rumah tanpa nikah kahwin, tuan-tuan sekalian. Bayangkan muslimin dan muslimat rahimakumullah, hancur tak hancur, tuan-tuan sekalian? Tentulah hancur. Tentulah hancur. Kalau anak sanggup hari ni dihalau keluar mak, walau apa bahasa sekalipun, mak pergi duduk luar lah, saya kan.
Maknanya masyarakat dah kembali kepada zaman yang disebut dulu zaman jahiliah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya baru ni saya telefon seorang anak perempuan dulu. Saya nak cerita sikit lah. Ni kes dengan saya. Seorang ibu mengaduhai dengan saya. Kata, Ustaz kenal makcik tak? Siapa makcik ni? Ini Mak Tina, Ustaz. Mak kepada anak yang bernama Zuriatina. Tuan-tuan tak payah cari di mana lah, tapi kes dengan saya. Kenapa makcik? Makcik kat mana sekarang ni? Makcik menumpang di rumah sepupu makcik. Umur 68, 67 gitulah. Dah tua dah. Suami dah tak ada, tinggal. Lari daripada satu tempat dulu ni, menumpang jiran. Adik-beradik pun tak suka. Dia pun keluar bawa diri bersama 2 orang anak perempuan yang saya kenal orang ni. Telefon saya. Dah lama saya pun tak jumpa sebab saya dah pindah kawasan. Ustaz ni Mak Zuriatina ni. Oh makcik mana? Makcik ada kat sekian-sekian tempat. Di Gombak, duduk di Gombak. Dah, makcik tak ada. Anak ni mana? Tina mana? Tak lah Ustaz, Tina ni. Dia mula menangis. Tina dah kahwin, adiknya pun Saripah pun dah kahwin Ustaz, tapi dia tak beli makcik. Allah, sudah. Tuan-tuan, akhlak dah hilang dah. Kasih sayang anak kepada ibu pun dah hilang dah. Saya pun cari maklumat, dapatlah nombor telefon anak ni. Tina, kenal tak Ustaz ni? Ustaz mana? Ustaz Ramli. Ustaz. Ustaz kat mana ni? Saya kat Sayang. Dah pindah dah. Tak apa Tina, nak tanya mak mana? Mak kenapa tinggal dengan sepupu? Kenapa Tina tak bawa mak duduk sekali? Dia dah kahwin. Ustaz, mak ni banyak membebel, banyak songel lah. Tuan-tuan, mak ni banyak membebel, banyak songel. Ibu tua. Dulu ibu ni lah yang menjaga dia orang masa belajar. Saya ingat lagi, kita bagi dia orang belajar sampai ke UiTM, bagi sebab dia miskin, dapatlah bantuan zakat tu. Bila dah berjaya, bila dah kahwin, mak dibuang je. Saya kata dia buang lah, sebab mak terpaksa tinggal dengan sepupu dengan anak mana dekat? Anak tu lah yang dekat. Tapi dia kadang ada suami. Ya Allah Tuhan, tuan-tuan sekalian, Tina, saya kata awak tak boleh buat macam ni. Walau macam mana mak pun, walau macam sifat dia pun, tetap awak kena ambil dia duduk dengan awak. Berkorbanlah, beli rumah ke macam mana, bagilah dia duduk. Berapa lama sangat dia nak tunggu dunia ni? Susahlah mak ni, sebab saya buat semua tak kena. Itu mak kamu, tuan-tuan. Seolah-olah muslimin dan muslimat rahimakumullah, zaman yang kita sebut tadi, zaman yang datangnya kerajaan besar-besar ni kembali ke bumi dalam bentuk yang cukup parah, telah berlaku dalam bumi kita, anak-anak kita muslimin dan muslimat rahimakumullah. Cerita benar tuan-tuan sekalian. Kenapa ni? Kebarangkalian seperti yang disebut tadi. Bila orang memerintah kerana nak pentingkan habuan semata-mata, tidak pentingkan rohani dalaman ini, menyebabkan manusia akan pergi ke arah kehancuran, tuan-tuan sekalian. Dah tak kenal ibu, dah tak kenal ayah, dah tak kenal hukum, dah tak kenal segala-galanya, tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Fantari sa'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunggulah masanya. Mesti berlaku. Maka inilah pentingnya tuan-tuan sekalian, kita rungkai dan kita kupas sirah Nabi yang akan kita bincangkan satu demi satu, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Nak tengok macam mana Nabi ini bawa agama Islam kepada umat Nabi dalam keadaan berlaku berbagai-bagai suasana yang begitu pelik yang Nabi hadapi. Kita hari ini alhamdulillah tuan-tuan sekalian dah tersedia segala-galanya. Cuma nak beramal je lah. Fiqh ada, akidah pun ada, Islam dah ada dah, semua dah ada dah. Cara nak kahwin pun dah ada dah, cara nak nikah pun dah ada dah, cara nak beranak pun dah ada dah, cara nak perintah pun dah ada, cara nak ekonomi, semua dah lengkap serba-serbi dah. Cuma
nak melaksanakan jalan. Rasa payah kot zaman Nabi dengan zaman sekarang, tuan-tuan ya. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah sama-sama kita mengisafi terhadap diri sendiri. Sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita ni mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tinggalkan kepada kita, yang cukup besar artinya untuk umat manusia hari ini, tuan-tuan sekalian. Kalau kita beramal, kita jaga Islam, kita lakukan yang terbaik, saadah kehidupan yang bahagia milik kita insya-Allah, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita tinggalkan, kita abaikan, fantajidi sa'ah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.